إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana meningkatnya usia dan umur kita untuk bertemu dengan Allah. Marilah kita bermuhasabah tentang persiapan, bekalan, agar kita tidak terbeban dengan apa yang ada di dunia dan amalan kita, sehingga kita waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat meringankan bebanan dosa dengan istighfar, membanyakkan amal-amal soleh yang pahalanya berpanjangan, serta melakukan kebaikan-kebaikan kepada makhluk Allah sebagaimana Allah lakukan kebaikan kepada kita. Allah merupakan bekalan-bekalan yang berguna. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Maka perbanyakkan bekalan kamu, dan sebaik-baik bekalan ialah takwa kepada Allah. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, perbanyakkanlah bekalan kamu kerana perjalanan serpa ini sangat jauh. Muslimin yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi merupakan satu berita gembira, bukan saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan kepada kita semua umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan Islam kepada dunia seluruhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kebaikan kepada manusia dan alam dengan kemenangan Islam. Kan Islam itu adalah alat agama yang bukan hanya menyelamatkan manusia dan jin, bahkan menyelamatkan alam seluruhnya daripada kemungkaran, daripada kerosakan. Ayat ini turun setelah Nabi SAW balik daripada perjanjian Hudaybiyah, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak dapat masuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah, walaupun Nabi bermimpi dan Allah Ta'ala membenarkan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Walaupun ayat itu pun membenarkan mimpi Nabi bahawa baginda akan masuk ke Mekah dengan aman, tanpa ada halangan, tanpa ada tentangan, yang menyebabkan sahabat-sahabat gembira dengan berita tersebut, membuat persiapan untuk menunaikan umrah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Mereka bertolak daripada Mekah, daripada Madinah, kemudian melakukan niat umrah di Bir Ali. Kekala mana sampai di Hudaybiyah, Nabi SAW mengutuskan Sayyidina Osman bin Affan dan beberapa orang sahabat untuk memberitahu pembesar Quraisy bahawa baginda datang untuk menaikkan umrah, bukan untuk berperang dan bukan untuk melakukan serangan dan seumpamanya. Tiba-tiba baginda dihalang masuk ke Mekah. Maka berlakulah perjanjian yang dilihat oleh sahabat-sahabat sebagai perjanjian yang berat sebelah, yang tidak adil, yang dirasakan merugikan Islam. Ada sahabat yang datang bertemu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, ada sahabat datang bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mereka sahabat-sahabat Nabi minta penjelasan daripada Nabi agar Nabi SAW tidak menerima perjanjian yang dianggap tidak adil. Sehinggalah Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, terimalah perjanjian ini kerana Allah Ta'ala memerintahkan kita terima perjanjian. Mungkin pada kita tidak baik, tidak adil, mungkin pada kita tidak berlaku perkara yang kita inginkan, tapi Allah ada jadualnya itu sendiri dalam mengatur agamanya. Terkadang ada yang kita fikir benda baik, mungkin tidak baik sebenarnya. Atau kita fikir benda yang tidak baik, mungkin sebenarnya baik kepada kita semua. Sebagaimana ingatan Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diperintahkan kamu berjuang, sedang kamu tidak suka berperang, kamu tidak suka bertempur, kamu tidak suka berjihad, berjuang. Allah Ta'ala menyebut kutiba alaikumul qital,
diperintahkan kamu perang dan kamu tidak sukanya. Boleh jadi perkara yang kamu tak suka, kata Allah, baik untuk kamu, dan boleh jadi yang kamu suka sebenarnya tak baik bagi kamu. Allah tahu, kamu tidak tahu. Oleh kerana menjadi ketaatan, kewajipan kepada orang yang beriman kepada Allah, mendengar dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala dan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada benda yang akal kita mampu fikir, di sana banyak perkara yang akal tak mampu nak fikir. Dia merupakan suatu ketentuan, aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyebabkan para sahabat akhirnya akur dengan perintah Nabi SAW. Kemudian mereka semua menanggalkan ihram, dan membayar dam dengan menanggalkan ihram tersebut. Kemudian bertolak balik ke Madinah dalam keadaan yang kecewa, yang hampa, yang sedih. Ada yang marah, ada yang diam, yang tidak bercakap dengan siapa-siapa kerana kecewa. Hingga ada yang datang berjumpa Nabi, ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala menjanjikan kita akan masuk dengan aman? Kenapa tiba-tiba tak boleh masuk? Kenapa ada halangan? Sedangkan Allah Ta'ala membenarkan mimpi kamu, wahai Rasulullah. Nabi SAW menjelaskan, benar Allah tidak pernah berbohong, benar janji Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala tidak menyatakan bila waktu yang sesuai kita akan masuk ke Mekah dengan aman. Kita sangka tahun ini, mungkin bukan tahun ini, mungkin tahun hadapan, mungkin masa-masa yang lain. Lalu sahabat-sahabat pulang ke Madinah dalam keadaan yang sedih, yang hampa. Di tengah jalan, tiba-tiba Jibril alaihissalam menurunkan wahyu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama Nabi panggil ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ni panggil Sayyidina Umar kerana Umar merupakan orang yang sangat kecewa dengan perjanjian yang dirasa tidak adil, berat sebelah. Sepatutnya kita masuk saja ke Mekah. Nabi SAW membaca, kata Nabi, baru turun wahyu Allah kepadaku. Dan Nabi membaca ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah buka kepadamu ya Muhammad jalan-jalan kepada kemenangan Islam yang sebenar. Siapa sangka perjanjian yang kita rasa tak adil, berat sebelah, perjanjian mengecewakan pada manusia, namun di sisi Allah itulah jalan kemenangan Islam. Itulah permulaan kepada kemenangan sebenar, fatahat mubina, kemenangan yang jelas, yang nyata, yang tidak akan dikalahkan lagi selepas itu. Siapa sangka perjanjian yang bagi kita nampak berat sebelah, tapi Allah Ta'ala ada perancangannya. Jangan duka cita dengan apa yang Allah atur kepada kita. Istiqamah dengan iman dan taqwa dalam perjuangan yang panjang ini. Semoga Allah Ta'ala beri kesabaran dalam menempuh ranjau-ranjau dalam perjuangan yang panjang ini. Allah Ta'ala ada jadualnya dalam mengatur alam, mengatur agamanya. Untuk apa kemenangan Islam? Allah Ta'ala menjelaskan, liyaghfira lakallah, semoga kemenangan itu Allah akan mengampunkan dosa kamu. Walaupun ayat ini tuju kepada Nabi SAW, yang kita faham Nabi Muhammad maksum, Nabi tak dosa, maka kata ulama tafsir, dalam memahami ayat-ayat begini, hendaklah kita mengambil pengajaran kepada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hendaklah pengajaran dilihat kepada umum ayat, bukan sebab yang khusus. Nabi maksum, Allah Ta'ala menyuruh liyaghfira laka, semoga Allah mengampunkan dosa kamu, bukan dosa Nabi, dosa kita semua, dosa umat Muhammad, dosa kita yang gopoh, yang tidak sabar, yang kadang-kadang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, atau rasa hebat dengan kekuatan yang kita ada, ramainya penyokong kita, ada yang berkata tak mungkin kita kalah lagi lepas ini. Itulah kalimah-kalimah yang diucap bukan saja generasi mutaakhir, bahkan generasi awal sejak zaman Nabi. Dalam perang Hunain, mereka menyangka mereka pasti menang kerana bilangan tentera yang ramai yang menyokong kita. Tiba-tiba Allah kalahkan mereka dalam Hunain pertama. Perlu kita ambil iktibar kemenangan Islam, kemenangan untuk Allah ampunkan dosa. Dosa apa dia?
dosa ma taqaddam min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosa yang dahulu. Mungkin ada silap, kita lawan Islam, kita durhaka pada Allah, kita buat maksiat pada Allah, kita tak ikut arahan pimpinan, kita tidak sabar, kita gokoh, hingga Allah Ta'ala menangguhkan kemenangan bertahun-tahun kerana kesilapan-kesilapan itu. Lalu kita sabar, kita istighfar, kita minta ampun, kita membaiki keputusan, kita wala dan taat kepada pimpinan selagi mana tidak bercanggah dengan Islam. Lalu Allah Ta'ala mengampunkan dan beri kemenangan kepada kita. Sama dosa yang dahulu atau dosa-dosa yang kemudian. Yang kedua, wa yutimma ni'matahu 'alaika, dengan kemenangan Islam Allah Ta'ala akan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Nikmat kenabian, ulama-ulama tafsir menyebut kesempurnaan nikmat ialah nikmat nubuwah, nikmat kenabian Nabi. Bukan hanya menyapa risalah, menjadi utusan dalam hubungan manusia dengan Allah, tapi hubungan dengan manusia. Perjanjian Hudaybiyah ialah pengiktirafan sebuah negara Islam yang pertama di dunia. Perjanjian Hudaybiyah adalah pengiktirafan Nabi Muhammad sebagai ketua negara. Kali pertama, sebelum ini orang tak pernah iktiraf. Perjanjian Hudaybiyah merupakan satu pengiktirafan wujudnya sebuah negara. Madinah menjadi sebuah negara. Bukan hanya kampung, bukan hanya satu bandar, tapi satu negara yang bukan diiktiraf oleh kita orang Islam, bahkan diiktiraf oleh musyrikin Mekah pada masa itu. Inilah kemenangan-kemenangan yang menyempurnakan nikmat Nabi, bukan hanya sebagai Rasul yang menyampaikan risalah Islam, tapi sebagai pemimpin negara, ketua negara. Di sana kita harus memahami, bukan semua Nabi-Nabi jadi ketua negara. Ada Nabi menjadi petani, ada Nabi menjadi penternak, ada Nabi yang tidak lebih daripada Nabi-Nabi lain. Sebahagiannya ada didirikan dengan berbagai-bagai perkara. Tidak sama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tilkar Rasul faddalna ba'dahum ala ba'din. Demikianlah sebahagian Rasul kami lebihkan mereka berbanding sebahagian yang lain. Bermakna Rasul tidak sama, kata Allah. Minhum man kallama Allah. Ada Rasul-Rasul boleh berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kepada kita sempurna nikmat kenabian Nabi Muhammad bila Allah angkat baginda sebagai pemimpin. Bukan hanya memimpin orang Islam, bukan hanya memimpin bangsa Arab, memimpin Islam dan bukan Islam, memimpin Arab dan bukan Arab, memimpin keadilan kepada suasana Islam, yang melakukan keadilan kepada semua manusia. Kerana ciptaan manusia adalah ketentuan Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya nikmat Islam, nikmat keadilan, nikmat kekayaan, nikmat kebahagiaan yang dunia berhajat kepadanya. Hari ini berlaku peperangan di sana sini, berlaku porak-poranda masyarakat, rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, berlakunya kezaliman, penindasan, berlakunya penganiayaan dan sebagainya atas muka bumi. Kefasadan, kerosakan, kemungkaran disebabkan Islam tidak memimpin, disebabkan Islam tidak memerintah. Dunia menunggu satu sistem yang adil bagi menjamin keselamatan Islam dan bukan Islam, menjamin semua bangsa-bangsa di dunia, menjamin semua kaum-kaum yang sama ada majoriti atau minoriti dalam sebuah negara. Mereka diiktiraf sebagai manusia yang perlu dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Inilah kemuliaan Allah Ta'ala kepada bangsa manusia, sehingga Nabi SAW bangun berdiri bila mana seorang Yahudi yang meninggal dunia diusung di hadapan Nabi SAW. Ada sahabat yang menegur, "Ya Rasulullah, mayat ini mayat Yahudi, wahai Rasulullah." Nabi kata, aku berdiri menghormatinya kerana dia manusia. Walaupun dia bangsa Yahudi, dia manusia. Kerana Allah muliakan bangsa manusia, maka aku mesti muliakan bangsa manusia tersebut. Kesempurnaan inilah yang menjadi syarat kemenangan Islam yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Yang keempat, yang ketiga ialah wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Dengan kemenangan Islam, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya, jalan-jalan yang betul, jalan yang bukan ikut hawa nafsu, bukan ikut akal semata-mata,
Jalan yang dipandu oleh Allah Ta'ala dalam berpolitik, dalam berekonomi, dalam bersosial, dalam mencipta peraturan, dalam merancang pembangunan bandar dan luar bandar, dalam mengatur hubungan masyarakat Islam dan bukan Islam. Semua ada jalan masing-masing. Setiap benda yang bergerak ada jalannya. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku yang lurus, hendaklah kamu ikut jalan tersebut. Dan inilah yang kita mohon setiap waktu sembahyang kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala tunjuk pada kita jalan yang betul. Dan kata ulama fasirin dalam menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, di sana dua perkara. Pertama, minta Allah tunjuk mana jalan yang betul, yang salah, yang halal, yang haram, ya Allah redha, ya Allah murka, mana jalannya. Yang kedua, diberi kekuatan agar kita dapat melaksanakan. Bila Allah kata wajib, kita laksanakan, kita mampu laksanakan. Bila Allah kata haram, kita mampu ada kekuatan untuk meninggalkan yang haram. Ada orang tahu yang haram, tapi dia melakukan juga perkara haram. Kenapa? Kerana tidak ada kekuatan diri dia, iman dia, kekuatan-kekuatan yang lain yang menyokong dia untuk meninggalkan kemungkaran tersebut. Kita mohon kepada Allah bukan hanya tunjuk jalan, tapi beri kekuatan untuk kita patuh, kita taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan inilah yang dihingga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan kepada kita bersama. Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, iaitu Quran dan hadis Nabi SAW sebagai panduan kita. Yang akhir, wa yansurakallahu nasran aziza, Allah pasti menolong kamu dengan pertolongan yang teguh, yang kuat, yang nyata, yang jelas, yang kukuh. Allah Ta'ala pasti menolong orang beriman dengan syarat mereka menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah pasti tolong kamu. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah kewajipan bagi kami, kata Allah. Allah pasti menolong orang yang beriman. Maka marilah sama-sama kita menjadi seorang mukmin yang menjadi model kepada masyarakat Islam dan bukan Islam. Marilah kita contoh orang mukmin yang baik dengan jiran kita walaupun Islam atau bukan Islam. Marilah kita menjadi contoh yang terbaik bagi dunia dengan keadilan kita, dengan sistem yang adil, dengan meletakkan hak yang sama rata di kalangan manusia yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meletakkan keutamaan aulawiyat dalam perkara-perkara hidup dunia dan hidup agama. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita, kan Islam yang ada pada kita. Sebagaimana kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam wa mahma nabtaghi al-'izzah bighairi ma azzanallah azallanallah. Kita adalah umat yang dimuliakan, kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah kerana Islam. Kerana Islam yang ada pada kita. Kita muliakan Islam yang ada pada kita. Selagi mana kita meninggalkan ajaran Islam, meninggalkan Islam dan peraturannya, syariatnya, sistemnya, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita bukan hanya seorang Muslim mukmin, tapi menjadi penolong-penolong kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menjadi penolong kepada agama Allah dalam bidang kepakaran masing-masing, kelebihan masing-masing. Yang ada ilmu, gunakanlah ilmu untuk menolong agama Allah. Yang ada harta, gunalah harta untuk tolong agama Allah. Yang ada tenaga, guna tenaga untuk tolong agama Allah. Semua kita biar ada saham dalam kemenangan dan mempertahankan kemenangan Islam di bumi yang kita cinta ini, negara yang kita rahmati, yang Allah rahmati ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu Hamidum Majid. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita membanyakkan dan mendekatkan berusaha bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, dengan minta ampun pada Allah taala pada setiap kesilapan kesalahan, sentiasa membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahawa di antara waktu mustajab doa ialah waktu khatib duduk antara dua khutbah. Maka perbanyakkan doa pada waktu khatib duduk antara dua khutbah, kerana waktu itu termasuk di antara waktu makbulnya doa kita. Yang kedua, waktu hujan mula turun, perbanyakkan doa waktu hujan mula turun, kerana Allah Ta'ala membuka rahmatnya pada waktu itu dan membuka pintu-pintu langit agar diterima doa-doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita banyakkan doa juga waktu mana kita ditimpa musibah, diuji oleh Allah dengan suatu ujian, mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah tidak uji kita sesuatu yang tidak mampu kita hadapi. Ketahuilah orang yang paling hebat diuji oleh Allah ialah para nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu ayun nas asyaddu bala'an qala al-anbiya summa al-amsal fal amsal. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, siapakah yang paling hebat diuji oleh Allah Ta'ala? Lalu kata Nabi, Nabi lah yang paling hebat diuji oleh Allah. Summal amsalu fal amsal. Dan mereka yang mengikuti Nabi tersebut, dan mereka yang mengikuti orang mengikuti Nabi tersebut. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita juga termasuk orang yang dekat dengan baginda Sallam. Sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis, aku bangga dengan mafhumnya, aku bangga dengan mereka yang melihat aku dan beriman denganku. Tetapi aku lebih bangga, dan aku lebih bangga, nah diulang 3 kali, mereka yang tidak pernah melihatku tapi beriman denganku. Sesungguhnya aku rindu untuk bertemu dengannya nanti di hari akhirat. Semoga kita termasuk di kalangan mereka yang dapat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata baginda, siapa-siapa yang selawat padaku 10 kali waktu pagi, 10 kali waktu petang, dia layak mendapat syafaatku nanti di hari akhirat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang yang sentiasa banyak selawat kepada baginda SAW, kerana perintah Allah dalam Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ni biasa kita dengar, tapi ayat ni hebat. Tidak ada satu perintah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala menyebut sebagaimana perintah selawat. Semua perintah yang lain kebanyakannya secara direct, perintah secara langsung pada manusia. Umpam perintah sembahyang, aqimus solat, dirikan sembahyang. Allah tak sebut para malaikat selawat, para malaikat sembahyang, maka sembahyanglah kamu, tak. Demikian juga perintah Allah untuk keluarkan zakat, wa atau zakat. Ayat ini secara langsung direct. Dia tak kata keluarkan zakat, nabi-nabi para malaikat keluar zakat maka kamu keluar zakat, tak. Adapun selawat disebut innallaha wa malaikatahu yusalluna an-nabi, lebih dulu baru datang perintah wahai orang yang beriman selawatlah kamu sebanyak-banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah sama-sama kita banyakkan selawat kepada baginda sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله شاه وانزل رحمة عليه وعلى سلطان نور الزاهرة سلطان ترنغانو واحفظ أولاده وأهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. Ya Allah ya Rahab, Ya Allah ya Wahhab,
Wahai Zat yang Maha Pengasih, hindarilah kami daripada segala malapetaka, bala bencana dan wabak penyakit, daripada kekejian dan kemungkaran, daripada berbagai persengketaan, kekejaman dan huru-hara, daripada musibah yang melanda negeri kami, negara kami, ya Allah. Peliharalah negeri kami dan negara kami daripada kemurkaan-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, kesilapan-kesilapan kami. Dengan rahmat-Mu, kesembelas-Mu, ya Allah. Engkau peliharalah di kalangan kami ada orang yang tua yang banyak beribadah padamu. Doa-doa mereka Engkau terima, maka berkatilah doa kami bersama-sama mereka, ya Allah. Mungkin di kalangan kami anak kecil yang tidak melakukan dosa, maka dosa-dosa kami Engkau ampunkanlah dengan keberkatan anak kecil yang tidak dosa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau mengetahui kami berhimpun pada hari ini, maka berkatilah perhimpunan kami ini, ya Allah. Rahmatilah kami pada hari ini, ya Allah. Hari ini kami jadi tamu-Mu di dunia, maka Engkau kumpulkan kami nanti di hari akhirat sebagai tamu-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, uzkurullahal azim azkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus salat.